Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pada kali ini, saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan Autodesk Tinkercad. Autodesk Tinkercad adalah satu simulator Arduino yang boleh digunakan secara percuma di laman web www.tinkercad.com. Jadi disebabkan pada semester ini kita terpaksa menyambung pengajian kita secara virtual ataupun jarak jauh, maka untuk memastikan setiap pelajar mendapatkan Arduino secara fizikal tu untuk belajar agak mustahil lah. Jadi secara alternatifnya saya decide kita akan guna Tinkercad ni lah. So Tinkercad ni adalah simulation yang mana pelajar masih boleh bermain dengan Arduino, cuba faham selok-belok Arduino, cara penggunaan dia, input, output and everything, sensors, walaupun tak ada Arduino secara fizikal. Okay, so it's good lah. Saya telah create satu kelas untuk kita, kelas IoT dalam Tinkercad. Jadi pelajar semua tidak perlu mendaftar masuk, tak perlu register apa-apa, dan tak perlu install apa-apa. Just buka browser melalui link yang saya bagi, and then just masukkan nickname yang telah saya assignkan. Okey, jadi ini adalah kod kelas bagi kelas Internet of Things dalam Tinkercad. Tapi anda tak perlu type pun kod ni. Hanya klik pada link yang macam ni. Link ni saya dah sediakan di bawah video ni. Just klik link tu. And then di bawah link tu saya ada senaraikan semua nickname bagi setiap pelajar yang telah saya daftarkan. Jadi nak masuk tu kena masukkan nickname masing-masing. Bila klik link Tinkercad join class ni, anda dia akan dibawa ke laman web ini. Di sini. Jadi di sini tempat anda masukkan nickname. For example, Cikgu Fazli. Sorry, tak ada space. Cikgu Fazli 1, 2, 3, 4. And then just click that's me. Dan anda akan dibawa masuk ke laman web tersebut. So anda akan ada 4 menu disebut 3D Designs, Circuits, Code Blocks and Lessons. Jadi untuk simulator Arduino kita akan gunakan circuit. Klik pada menu circuit and then dia akan keluar circuit punya dashboard. So klik pada create new circuit. Apabila anda create new circuit, anda akan diberikan satu paparan yang baru. Okey, di sebelah kanan ini akan ada senarai komponen yang anda boleh gunakan bersama dengan Arduino. Dia ada banyak komponen kat sini lah. Ini baru basic komponen, anda boleh pilih all komponen. So almost everything ada lah. Almost setiap komponen ada kat sini yang anda boleh pakai untuk projek. So boleh cari komponen kat sini. Contoh nak cari Uno. So just type Uno dan dia akan keluar Uno lah. Okey. Untuk permulaan ni saya nak tunjukkan bagaimana cara contoh yang paling simple untuk kita gunakan board ni. Tinkercad ni. Ambil bateri 9 volt dan ambil satu LED. Kita nak cuba nyalakan LED secara maya. Okey. Setiap komponen dekat dalam Tinkercad ni anda boleh pusing-pusingkan dia ataupun rotatekan dia menggunakan icon rotate belah atas kiri ni. So kita nak pusing sikit bateri ni supaya dia tegak. Okey. Kemudian kita nak sambungkan bateri ni kepada LED yang ada ni. Okey. Kalau kita hover di atas bateri ni, kita ada dapat dua connection iaitu positif dan negatif. Itu adalah connection biasa bagi power source. Negatif ni juga dikenali sebagai ground. Okey. And then bagi LED kita ada cathode dan juga ada anode. Okay, cathode adalah negatif dan anode adalah positif. Kalau kita nak sambungkan, just klik and then tarik pada sini and klik kat sini lagi. So kita jadi satu wayar sambungan dan kita boleh pilih warna dia. Biasanya kalau warna untuk positif pada merah lah. Kemudian yang hitam pun kita boleh sambungkan kepada cathode dan kita gunakan kabel warna black. Okey, selesai satu sambungan. Saya nak ceritakan kat sini satu basic tentang penggunaan elektronik ataupun elektrik. Apabila kita nak menyalurkan tenaga kepada sesuatu komponen dan nak suruh komponen tu berfungsi. Dalam kes ini nak bagi LED ni menyala, kita kena make sure kita ada satu loop yang lengkap. Dekat sini
kita nampak ini satu loop. Daripada bateri positif pergi ke anode and then dia nyalakan lampu, dia balik ke cathode, pergi ke negatif bateri and then dia naik balik. Dia akan naik balik, dia akan pusing, naik, pusing, naik, pusing. So itu adalah satu loop. Bila kita ada satu loop, maka tenaga akan menghasilkan output. Tanpa loop, contohnya kalau kita tak sambung positif ni, lampu ni tak akan menyala. Kalau kita klik pada start simulation, nothing will happen. Sebab lampu tak dapat menyala kerana loop tu tak lengkap. Jadi kita sambung balik. Anode kepada positif dan warnakan wayar ni sebagai red. Kemudian kita klik pada start simulation. Okay. Apa yang berlaku adalah lampu LED ni terbakar. So simulator ni dia dapat detect bahawa bateri 9 volt ni terlalu besar kuasa dia bagi satu LED yang kecil. Okay. LED ni sebenarnya hanya memerlukan 20 mA sahaja. Kecil saja powernya. Okay. Dia ibarat kalau kita nak minum air, tapi orang tuangkan satu tangki air ke dalam mulut kita. Apa yang berlaku? Kita akan lemas lah. Sebab mulut kita terlalu kecil untuk menerima air yang terlalu banyak at one time. Jadi kita akan lemas. Begitu juga dengan LED ni. LED ni terlalu kecil untuk menerima 9 volt daripada bateri yang besar ni. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah, kita stop simulation dulu. Kita perlu gunakan satu resistor. So resistor ni dia ada banyak size. Color ni, setiap band ada 4 color kan. Setiap color ni ada maksud dia lah. Yang ni kita akan belajar selepas lain kali lah. Bukan pada hari ni lah. Okay. Sekarang ni kita boleh setkan dia punya power dia, resistance dia. Resistor ni maknanya dia mengurangkan arus yang lalu melalui dia. So dalam kes ni kita boleh gunakan 1 kilo ohm lah. Dia ukur dalam format ohm. Dia sambung kepada anode and then dia punya bawah ni sambung kepada positif and then kita tukar dalam warna merah. Okey, sekarang kalau kita klik pada simulation, maka alhamdulillah lampu boleh menyala dengan baik. Ini kerana arus bateri yang besar 9 volt tadi telah pun dikecilkan oleh resistor. Jadi resistor dikecilkan 9 volt tu bagi secukupnya kepada LED. Jadi LED dapat menyala dengan baik dan kita ada satu loop yang lengkap. Semua connection dan loop ni adalah lengkap, iaitu cathode LED pergi ke negatif dan juga anode LED pergi ke resistor dan seterusnya pergi kepada positif kepada bateri. Jadi loop ni menyebabkan arus kuasa boleh mengalir melalui bateri dan juga LED ni dan akhirnya LED ni bila arus mengalir dia akan menyala. Okey. Alhamdulillah. Untuk menyimpan projek kita ni supaya kita boleh buka balik pada masa hadapan, mula-mula kita kena renamekan dia dulu atas kiri ni. So kita letak projek pertama ataupun first project lah. First project. Okey, tekan enter. Okey, kemudian kita tekan pada logo Tinkercad atas kiri ni. Dan kita akan dibawa kembali ke laman hadapan iaitu dashboard kita dan kita akan nampak projek kita disenaraikan kat sini. Jadi sangat penting untuk namakan projek itu dan kemudian simpan kat sini supaya saya boleh tengok semua hasil projek daripada pelajar dalam kelas ini melalui Tinkercad. Okey, sekian saja buat video pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.